Hubungan Rusia dan Amerika Syarikat dan negara barat yang lain menjadi tegang apabila konflik selama 7 tahun yang berlaku di kawasan timur Ukraine, wilayah Donbas, dilihat semakin memuncak. Majlis Keselamatan UN menyuarakan kebimbangan akan situasi yang lebih serius boleh berlaku walaupun dengan adanya perjanjian gejatan senjata bagi menjamin kestabilan di kawasan sepadan Ukraine dan Rusia ini. Sejak tahun 2014, kira-kira 14,000 orang telah terbunuh dan aktiviti ketenteraan semakin bertambah sejak akhir bulan Mac tahun ini dengan pertempuran antara puak pemisah pro-Rusia dan tentera Ukraine. Pertambahan pergerakan tentera Rusia di sepadan telah merisaukan pihak luar seperti Eropah dan Amerika Syarikat. Pada akhir bulan Mac 2021, terdapat video yang tular di media sosial menunjukkan konvoi jentera berat tentera Rusia dihantar dari Siberia ke kawasan sempadan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai konflik antara Rusia dan Ukraine. Teruskan menonton. Geografi di kawasan konflik. Negara Ukraine dibentuk selepas keruntuhan Soviet Union pada Disember 1991. Ibu negara Ukraine terletak di Kiev dan negara ini bersempadan dengan Rusia, Belarus, Poland, Hungary, Slovakia, Romania dan Moldova. Di kawasan paling selatan Ukraine terletak wilayah Crimea yang lokasinya amat strategik di Laut Hitam. Crimea diambil secara haram oleh Rusia pada tahun 2014. Kawasan konflik berpanjangan sehingga ke hari ini pula terletak di timur Ukraine, iaitu di wilayah sempadan dengan Rusia yang dikenali sebagai Donbas. Bandar Donetsk dan Luhansk terletak di dalam wilayah Donbas. Ia sekarang dikuasai oleh puak pemisah pro-Rusia. Latar belakang konflik. Krisis pada awalnya berlaku di ibu negara Ukraine iaitu Kiev pada November 2013 apabila rakyat yang marah dengan keputusan Presiden Ukraine untuk menarik diri dari Kesatuan Eropah. Usaha menyertai EU penting untuk memperbaiki struktur ekonomi negara Ukraine. Krisis menjadi semakin ganas dengan penglibatan penguatkuasa kerajaan bagi menentang penunjuk perasaan awam. Rusia mengambil peluang ketidakstabilan politik di Ukraine dan menghantar tentera ke daerah Crimea, Ukraine dan seterusnya mengambil secara haram. Presiden Vladimir Putin menyatakan tindakan ini dibuat untuk melindungi hak kebanyakan penduduk Crimea yang berbahasa Rusia di situ. Krisis berterusan dengan ketegangan antara etnik dan 2 bulan selepas itu, puak pemisah pro-Rusia di wilayah sepadan Donbas, termasuk Donetsk dan Luhansk, membuat referendum untuk keluar dan bebas dari Ukraine. Pada Julai 2014, situasi di sempadan Ukraine ini telah menjadi krisis antarabangsa apabila sebuah pesawat penerbangan komersial milik Malaysia MH17 ditembak jatuh. Penyiasat penerbangan Belanda telah merumuskan bahawa pesawat ini ditembak oleh peluru berpandu buatan Rusia. Pihak antarabangsa mengutuk keras perbuatan seperti ini yang menyebabkan banyak nyawa yang tidak bersalah terkorban. Kenapa Rusia mengambil Crimea? Rusia menandatangani perjanjian Treaty of Paris pada tahun 1856 menandakan kekalahan dalam Perang Crimea. Semasa Perang Dunia Kedua, Sevastopol dibom oleh Jerman dan Joseph Stalin yang menganggap bandar ini sebagai bandar pahlawan mengarahkan proses membaik boleh dijalankan. Selepas kejatuhan Soviet, satu perjanjian antara Ukraine dan Rusia dibuat pada tahun 1997 yang membolehkan Rusia menjadikan Sevastopol sebagai tempat untuk meletakkan kapal perang mereka di Laut Hitam. Perjanjian ini dipersetujui sehingga tahun 2042. Namun pada tahun 2014, Rusia telah mengambil wilayah Crimea secara haram. Presiden Putin menyatakan penduduk Crimea adalah majoritinya merupakan bangsa Rusia dan perlu dilindungi. Perjanjian gencatan senjata. Minsk Protocol. Minsk Protocol dipersetujui selepas perbincangan 3 pihak diadakan antara Rusia Federation bersama-sama 2 wilayah sepadan timur Ukraine, DPR dan LPR dengan pihak Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE. Ianya bagi menetralkan pertikaian yang berlaku di sempadan dan membebaskannya dari sebarang penlibatan puak pemisah bersenjata dan tentera. Normandy Format. Ini adalah pertemuan pertama secara bersemuka antara Presiden Ukraine dan Presiden Putin untuk memperbaiki konflik 2 negara ini yang diadakan di Paris. Perbincangan juga disertai oleh wakil berpengalaman dari Jerman dan Paris. Kedua-dua negara Ukraine dan Rusia bersetuju untuk melakukan gencatan senjata di kawasan konflik. Presiden Putin juga mahukan kawasan wilayah konflik Donbas, Ukraine yang dikuasai pemisah pro-Rusia diberikan status istimewa. Namun Ukraine enggan melayan permintaan Rusia untuk pengalihan kuasa di mana-mana kawasan miliknya. Apa yang sedang terjadi? Puak pemisah pro-Rusia menguasai sebahagian besar wilayah di timur Ukraine sejak Crimea diambil oleh Rusia. Mereka kemudian menuntut untuk kebebasan wilayah tersebut. Akan tetapi, tiada negara lain yang mahu mengiktiraf kawasan itu sebagai republik baru. Ketegangan di wilayah ini yang terletak di sempadan antara Rusia dan Ukraine semakin meruncing apabila Rusia mula menggerakkan aset tentera dengan banyak ke kawasan tersebut.
Negara Eropah, Amerika Syarikat dan NATO tidak bersetuju dengan tindakan Rusia ini. Akan tetapi, Rusia menyatakan bahawa pejuang yang berada di sempadan ini secara tanpa paksaan dan mereka adalah volunteer. Presiden Ukraine menyatakan negaranya komited untuk mengekalkan keamanan dan sebuah perjanjian gecatan senjata baru telah ditandatangani pada Julai 2020. Namun, kedua-dua pihak saling menyalahkan satu sama lain. Selain perbuatan Putin menambah tentera di sempadan dilihat sebagai mencabar Ukraine dan Barat, Ukraine dan NATO membuat pemerhatian dan menganggarkan ini adalah pergerakan tentera terbesar yang dibuat Rusia sejak beberapa tahun lepas. Apakah yang mahu dicapai oleh Rusia? Adakah tujuan pentadbiran Putin di Kremlin Rusia ini adalah semata-mata untuk melakukan latihan ketenteraan besar-besaran atau memang untuk meningkatkan kuasa dengan meletakkan lebih banyak pasukan tentera Rusia di sempadan? Ini tidak dapat dipastikan oleh Washington, Kiev atau pihak Barat yang lain. Ramai pemerhati menyatakan Rusia tidak akan memulakan peperangan besar untuk merampas lebih banyak wilayah Ukraine buat masa ini. Penganalisis bernama James Shea memberitahu bahawa membawa masuk kuasa dan pengaruh Rusia seperti tentera ke dalam Ukraine adalah matlamat utama Moskow. Jurucakap pihak Kremlin juga memberitahu wartawan bahawa memang terdapat pergerakan tentera Rusia, akan tetapi mereka tidak mahu mengancam mana-mana pihak. Pada waktu ini, Presiden Putin baru sahaja meluluskan perundangan yang membolehkan beliau kekal sebagai Presiden Rusia sehingga tahun 2036. Tindakan Ukraine ketika ini mengharapkan keahlian negara itu ke dalam pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, NATO, disegerakan kerana bimbang dengan kemarahan tentera Rusia yang semakin meningkat di sempadan negara. NATO adalah satu pertubuhan yang diwujudkan untuk menjamin keselamatan ahli-ahlinya dan disertai oleh negara-negara Amerika Utara dan Eropah. Ukraine menganggap keahlian di dalam NATO ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Donbas dan memberi signal kepada Rusia untuk tidak lagi mengancam keselamatan negara Ukraine. Akan tetapi, Ukraine perlu mencapai tahap piawaian NATO sebelum menjadi ahli. Satu lagi kebimbangan pihak antarabangsa ialah Rusia akan menjadi semakin agresif. Ini kerana Rusia tidak mahu sama sekali kewujudan pihak luar seperti NATO di kawasan sempadan negara. Pada persidangan NATO pada tahun 2008, NATO menyatakan bahawa negara Ukraine akan diterima menjadi ahli pada suatu hari nanti dan menyokong permohonan keahlian negara tersebut. 13 tahun selepas itu, Ukraine masih menunggu dan telah mendapat pelbagai kesan buruk akibat tindakan Rusia. Kesimpulannya, konflik antarabangsa yang berpanjangan yang melibatkan kuasa besar seperti ini adalah rumit. Walaupun melibatkan perantara negara yang berpengaruh lain, tetapi dilihat tidak memberi kesan. Rusia sudah lama bertindak agresif dengan negara jiran yang lain seperti Ukraine dan Georgia serta memberi pelbagai alasan supaya tindakannya dilihat wajar. Namun, kedua-dua negara Ukraine dan Georgia yang tidak tunduk dengan tekanan Rusia ini telah membayar dengan harga yang tinggi seperti kehilangan nyawa dan wilayah sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.